Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, di atas hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah ya, pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan ruang dan peluang untuk sama-sama ya berada dalam khusus pengajian Al-Quran ini di bawah tajuk Waqaf Ibtida. Ya, mudah-mudahan keberadaannya kita di sini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala yang keberkatan majlis ya yang ada pada pagi ini ya, mudah-mudahan kita mohon Allah Taala bukakan pintu ilmu ya, pintu kefahaman kita ya, dipermudahkan urusan kita ya dalam mempelajari khususnya ilmu bacaan Al-Quran, dilembutkan lidah, diberikan kefasihan dan juga ya diberikan kekuatan untuk kita amal dan sampaikan, serta kesembuhan dan kesihatan ya untuk kita terus belajar dan belajar. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga kepada Arhesh Qiraat Center yang menganjurkan ya program khusus pengajian Al-Quran Waqaf Tidak ini ya, dah hampir ke siri yang ke-15 ya. Siri yang ke-15 ya, mudah-mudahan ya siri-siri yang berjalan ini ya menjadi buah manfaat ya buat muslimin dan muslimat peserta-peserta kursus yang telah mengikuti ya daripada awal pengajian. Dan mudah-mudahan diberikan ganjaran yang besar ya, dan kesihatan ya, berjalan lancar ya, dan sampai bila-bila ya, insya-Allah program ni kita akan teruskan. Jadi terima kasih sekali lagi pada pihak pengurusan Al-Arsh Qiraat Center dan insya-Allah ya pada hari ini kita akan sama-sama ya menyambung perbahasan perbincangan ya, iaitu tajuk hukum bacaan hamzah qata' bahagian yang kedua. Jadi kalau masih ingat lagi ya pada minggu lepas, rasanya ingat lagi ni, masih fresh lagi ya, pada minggu lepas kita telah bicarakan tentang 3 bentuk ya hamzah qata' yang terdapat dalam Al-Quran, daripada 5 bentuk hamzah qata' ya, 5 bentuk keadaan hamzah qata' dalam kalimah-kalimah Al-Quran. Kita telah 3 daripadanya telah kita bincangkan, dan hari ini kita akan sambung lagi ya 2 bahagian ya yang terakhir daripada bentuk-bentuk hamzah qata' yang terdapat dalam Al-Quran. Dan insya-Allah juga ya hari ini kuis ya, kita akan adakan kuis ya, 2 soalan di mana hadiahnya
berupa 1 jam pengajian ya bersama dengan Syekh Arab, Syekh Amru untuk kita memperbaiki, meningkatkan bacaan kita daripada sudut hukum tajwidnya, ya, daripada sudut hukum kaedah bacaannya secara bertajwid ya bersama dengan Syekh Amru. Jadi soalan-soalan akan diberikan berpandukan kepada sepanjang kuliah kita pada pagi ini. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan berjalan lancar dan para peserta sudah bersedia ya. Sudah bersedia dengan notanya ya, dan kau boleh nota-nota yang sebelum ini ya, kalau dapatlah ya, kita print out kan ya, jadikan satu rujukan khas ya, satu buku khas, supaya nanti kadang-kadang kita nak buka handphone kadang-kadang ya, memori penuh dah kena buang, takut terbuang sekali dengan yang kita simpan, yang kita dah save ni. Tapi kalau kita dah print out, insya-Allah dia kekal ya. Jadi sebenarnya banyak lagi perbahasan dalam waqaf ibtidak ni ya, panjang dan luas. Ya, jadi kita bicarakan sikit-sikit ya, supaya kefahaman kita dapat tidak terasa berat ya ataupun terbeban. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung iaitu hukum bacaan hamzah qata ya, bahagian yang kedua. Bahagian kedua iaitu dua bentuk lagi ya, penulisan ataupun keadaan hamzah qata yang terdapat di dalam bacaan Al-Quran ataupun dalam kalimah-kalimah Al-Quran. Okey, ini bentuk yang keempat ya. Kalau kita perasan bentuk ini juga ada dibincangkan ya, kalimah ini juga ada dibincangkan dalam hamzah wasal ya. Tapi itu fokus kepada hamzah wasal ya. Tapi yang hari ini kita kalimah yang sama tapi kita fokus kepada hamzah qata ya. Jadi bentuk-bentuk hamzah qata yang keempat iaitu hamzah qata, kalau masih ingat lagi, iaitu hamzah yang menerima baris, sama ada ya dalam keadaan dia mati ya, ataupun dalam keadaan dia waqaf ataupun dalam keadaan dia ibtidak ya, menerima harakat atas, bawah, hadapan dan sakin ya. Jadi dia maksudnya ketika dia baca ya wasal, ketika dia baca waqaf ya ataupun ibtidak ya, tetap wujud hamzah tersebut ya. Dia tidak bertukar. Tetapi ada bentuk-bentuk ya hamzah qata ini dia bertukar. Jadi ada 5 keadaan lah ya, 3 kita dah belajar. Ini yang keadaan yang keempat. Hamzah qata dibaca ibdal. Ada pertukaran di sini, ada pergantian di sini iaitu dengan 2 harakat ya ketika ibtidak. Mana dia jadi ibdal ya. Apa maksud ibtidak? Ketika kita mulakan bacaan pada kalimah tersebut. Terdapat beberapa perkataan ya yang hamzah qata-nya dibaca, yang dibariskan ketika membaca sambung wasal dari perkataan sebelumnya. Ya. Tetapi diganti. Bila ibtidak dia ganti pula. Jadi ni kalimahnya ya, dalam hamzah wasal juga kita dah bincangkan, tapi nak ceritakan bagaimana hamzah qata ya ditukar ya menjadi ibdal. Seperti contoh ya suratul Baqarah, okey, pada dia dalam keadaan bacaan sambung ya, fal yu'addil ladzi tumina, dia menerima baris sakin ya, menerima sakin. Okey, ini hamzah ni sebab hamzah qata lah ya, fal yu'addil ladzi tumina. Tetapi apabila dia ibtidak ya, jangan kita lihat hamzah wasal tu ya, hamzah wasal tu kita dah bincang kan dah, ini kita fokus kepada hamzah qata tersebut ya, yang ada saya highlightkan dengan warna kuning merah ni. Pada hamzah ini di mana digantikan dengan huruf mad, dibaca dengan ya dengan 2 harakat ya. Maknanya kalau kita bacaan ketika wasal, fal yu'addil ladzi tumina amanatah ya. Okey. Tapi apabila ketika kita baca dengan ibtidak, memulakan bacaan padanya, kita baca dengan apa? Tumina. Hamzah qata-nya hilang ya. Mana diganti dengan apa? Dengan mad, dengan huruf waw mad. Ya. Itu bentuk bacaan hamzah qata yang diganti.
kan ya, mana dia jadi ibdal pada ketika itu bila berlaku ibtida ya pada hamzah wasal ya, maka yang hamzah kedua, hamzah qata' itu ya diganti dengan waw mad. Utumina, tak boleh lagi dah kita baca dengan utumina ya, tak boleh lagi. Okey, dan contoh lagi ya, contoh baris bawah pula, iaitulah pada suratul Ahqaf ayat yang keempat. Ya, kalau kita baca am lahum syirkun fis samawati tuni, mana kita bacaan sambung dengan kalimah sebelumnya ya, maka jelas zahir hamzah qata'nya ya. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Jelas samawati tuni, zahir hamzah qata'nya ya. Tapi apabila kita ibtida, hamzah qata' pada ketika itu akan jadi diubah kepada mad dua harakat. Bila dia menempati pada huruf pada huruf ya, maka sebab itu dibaca dengan, tak boleh baca dengan tu, baca dengan itu ni ya. Diganti dengan apa? Dengan huruf ya mad, dibaca dua harakat ya. Jadi itu bentuk hamzah qata' ya, yang menjadi ibdal ya pada kalimah-kalimah tertentu. Tidak semua pada perkataan lah ya. Dia ada tempat-tempatnya sahaja. Dan memang kita kena ganti sendirilah, sebab tu kena belajar ya. Kena tahu, ambil tahu mana tempat-tempat tersebut ya. Sekiranya kita memilih jalan ibtidak pada kalimah-kalimah ni. Untuk lebih jelas kita rujuk balik nota yang berkaitan hamzah wasal ya. Nota yang berkaitan hamzah wasal yang mana dibaca dengan tidak mengikut pada huruf yang ketiga. Di situ ada jelaskanlah ya bagaimana bacaan tersebut ya. Jadi di sini nak menceritakan tentang bentuk-bentuk hamzah qata' yang asalnya ada tetapi telah berubah, digantikan dengan huruf waw atau digantikan dengan huruf ya. Ya, melihat kepada struktur kalimah tersebutlah ya. Okey, daripada segi bacaan ya, tak ada masalah. Memang insya-Allah lah kita kata apa, boleh baca dengan betul ya. Ketika sambung ya, ketika wasal. Cuma pada ketika ibtidak kena perhati elok-elok lah. Okey, kalau nak selamat sambung je lah kan, kalau tak tahu. Tapi kalau nak ibtidak, mulakan pada bacaan pada kalimah ya. Utumina ni jangan baca dengan utumina, mesti dibaca dengan utumina. Jangan baca dengan itu ni, tapi dibaca dengan itu ni ya. Hamzah qata'nya telah digantikan dengan huruf mad, sama ada waw ataupun huruf ya. Tengok kepada keadaan struktur kalimah tersebut ya, di mana keadaan dia duduk. Kalau duduk dekat waw jadi waw lah. Kalau duduk di menempati rumah ya, dia akan jadi ya. Itu hamzah qata' yang ditukar, yang diganti. Okey, itu bentuk-bentuk hamzah qata' bagi yang keempat. Okey, ini yang kelima. Okey, hamzah qata' ya. Keadaan yang kelima. Apa dia? Hamzah qata' dibaca ibdal 6 harakat. Ya, kalau dalam ilmu tajwid disebut sebagai mad lazim apa? Kalau al-dzakara ini mad lazim kalimi musaqqal ya. Begitu kalau pada ya Allah, begitu juga pada al-ana ni mad lazim kalimi mukhaffaf. Tapi dalam hamzah qata' kita kena tahulah ya. Bagaimana cara bacaan tersebut. Okey, hamzah qata' dibaca ibdal 6 harakat dan tashil ya. Dan tashil ya ketika ibtidak ya, memulakan bacaan ya. Maksudnya dengan dua keadaan. Satu dibaca dengan ibdal, satu dibaca dengan tashil ya. Ya. Okey. Jadi terdapat 3 perkataan dalam Al-Quran yang diawali dengan hamzah qata' ya, yang harus dibaca dengan dua wajah. Satu baca ibdal al-dzakaraini, yang itu kita biasa bacalah, dan satu lagi dibaca dengan
ya, dibaca dengan tashil, ya, iaitu pada hamzah yang kedua, ya. Iaitu tashil apa dia? Sebutan khas tanpa harakat. Dia bukan a, dia a. Ini kena ambil bacaan lah, ya, dengan bimbingan guru macam mana berbunyinya hamzah tashil tersebut. Jika memulakan ibtidak dari hamzah qata' tersebut, ya, maksud jadi dibaca dengan, kalau baca tashil az-zakaraini Allah, ya, al-ana. Tapi kalau nak baca dengan ibdal al-ana, ya, Allah, al-zakaraini. Okey. Itu keadaan bagi hamzah qata', ya, yang di awal yang boleh dibaca dengan dua keadaan. Satu dengan pemanjangan dengan harakat, satu lagi tak ada harakat tetapi dibaca dengan tashil, ya, pada hamzah yang kedua. Mana bacaan ini boleh dengan dua wajah, ya. Seperti contoh pada surah Al-An'am ada dua tempat az-zakara ini, pada ayat 143 pun ada, ya, pada ayat 144 pun ada. Okey, begitu juga pada surah Yunus pada Allah ini, ya, ayat 59, begitu juga pada surah An-Naml, ya, ayat 59. Boleh baca dengan dua wajah. Allah ataupun baca dengan Allah, ya, dengan tashil. Begitu juga pada surah Yunus ada dua tempat, ya. Jadi kalau 3 kalimah tetapi ada 6 tempat dalam Al-Quran. Surah Yunus pada ayat 51 dan 91 pada al-ana. Jadi jangan pula kita gabungkan pula antara ibdal 6 harakat itu, ya, dengan tashil. Tak bolehlah. Kita tak boleh baca gitulah. Kalau nak baca tashil maka tidak ada harakat lagi pada huruf a tersebut, ya. Baca al-ana. Okey, ini biasa kita baca, ya, tempat-tempat, ya, dalam dalam ilmu qiraat bicarakan secara orang kata apa, detail lah, ya. Cuma kalau dalam kita qiraat Imam Asim, Imam Hafs inilah antara tempatnya, ya, 3 tempat ini yang dibaca dengan dua wajah. Sama ada kita baca dengan ibdal 6 harakat ataupun dalam tajwid kita sebut dengan mad lazim, ya, ataupun wajah yang kedua dibaca dengan tashil, ya. Jadi boleh. Kadang-kadang bila kita baca Quran tu, kalau kita tahu dua wajah, bacalah dengan dua wajah, ya, supaya ilmu itu tak hilang, ya. Kadang-kadang terlupa, ya. Bila ilmu ni kita tak amalkan, dia terlupa. Kita dah biasa dengan 6. Sekali-sekala bacalah dengan tashil, ya. Okey. Ini tempat, ya, pada hamzah qata' itu dia boleh dibaca dengan dengan dua wajah, ya. Jadi ini keadaan, ya, hamzah qata' dibaca ibdal 6 harakat dan tashil, ya, ketika memulakan bacaan padanya. Okey. Mana ketika wasal pun begitu jugalah. Mana kalau ibtidak pun begitu juga dengan dua wajah. Jadi sempurnalah bentuk-bentuk hamzah qata' dalam kalimah-kalimah ataupun dalam ayat-ayat Al-Quran, ya. Ada 5 keadaan. 3 dah kita bincangkan minggu lepas dan hari ini 2 lagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua, ya. Okey. Baiklah, kita terus, ya. Dan hari ini kita akan habiskan, ya, talaqi kita pada juzuk 30 ni sampai pada suratul Lail, ya. Jadi untuk juzuk 30 ni kita telah mulakan daripada suratul Naba, ya, juzuk 30 sampai pada suratul Lail. Di mana daripada suratul Duha dengan sampai suratul Nas itu akan dikongsikan oleh sahabat, ya, saya sendiri iaitu Ustaz Azizi, ya. Jadi beliau semalam dia akan bicarakan bacaan surah daripada suratul Duha sampai suratul Nas. Dan bila dah habis suratul Lail ni kita akan pindah pula, ya. Tak habis lagi, banyak lagi, ya, surah-surah yang lain, ya. Selepas ni mungkin kita ambil surah yang biasa selalu orang baca, surah Yasin,
ya, betul mungkin surah Dukhan ataupun surah Sajdah, surah Insan yang biasa, ya, surah Kahfi. InsyaAllah kita ambil bacaan ya di mana nak wakafnya, di mana nak ibtidaknya. Sebab kita dah belajar wakaf ibtidak ni kena amal lah. Ya, jangan kita belajar tu sekadar nak tahu saja. Jadi ilmu tajwid bila belajar kita nak beramal. Ya, maknanya bukan sekadar untuk ilmu dengar dan simpan saja, tak, kita nak amalkan. Okey. Jadi kita lihat dulu ulang kaji sebelum kita baca. Ya, mungkin ada peserta-peserta yang baru, ya, yang baru bersama kita ya hari ini, ya, yang baru masuk, yang baru tahu, ya, ataupun yang dah baru 2-3 kali siri. Jadi tak sempat ya nak membaca nota-nota yang sebelum ni, jadi kita ulang kaji sikitlah bagi ingat balik ya. Kadang-kadang bila kita bersoal jawab, bila tanya dengan tam ya, masih lagi bagi jawapan yang panjang-panjang ya. Kita nak jawapan ringkas je. Jawapan yang bila jawapan panjang itu kata apa, kita masih kata apa menguasai kefahaman tu ya, mungkin orang kata apa belum sempurna lagi lah. Dia sebenarnya ringkas je. Bila cakap tam ya, apa dia, bila cakap kafi apa dia, itu saja ya. Kemudian barulah nak syarahkan apa semua tu ya, itu atas kreativiti kita lah ya. Tapi yang paling penting dalam wakaf ibtidak ni kita tahu sebenarnya apa yang nak dibincangkan ya dalam ilmu wakaf ibtidak ya. Walaupun kalau kita lihat daripada sudut teorinya macam-macam kita bincangkan, hamzah qata lah, hamzah wasal, wakaf itu, wakaf ini, banyak kan ya bahagian-bahagiannya. Tapi sebenarnya semuanya itu tertumpu kepada di sinilah ya, 4 wakaf ikhtiar ya, ataupun sebuah wakaf ikhtiyari, wakaf yang masyhur di kalangan ulama ya, dalam kalangan pembaca Quran ya, untuk mengamalkan wakaf ini. Sebab membaca Al-Quran dan memberhentikan, maksudnya membaca Al-Quran dan berhenti bacaan pada kalimah-kalimah yang sempurna itu adalah satu tuntutan. Ya, banyak dah ulama sebut ya. Maknanya kena cari kalimah-kalimah yang sempurna maknanya ya, untuk kita baca wakaf di situ. Dan wakaf yang ada, yang digunakan, yang ikhtiar, yang masyhur, yang terpilih ini ya, 4 sahaja yang dibincangkan ya, tetapi yang diamalkannya itu ya hanya 3 ya, iaitu tam, kafi dan hasan. Qabih ini sebagai panduan kita sajalah ya, supaya tidak berlaku bacaan ataupun wakaf pada tempat-tempat ya yang tak boleh wakaf ya. Sebab kita nak faham, kalau kita tak faham status tam apa dia, status kafi apa dia, hasan apa dia, qabih apa dia, jadi kita tak ada panduan. Ibaratnya kalau jalan raya tu ya, lampu isyarat apa semua tak ada ya. Kalau lopak langgar je lah lopak, ada bonggol langgar je lah bonggol tu ya, kan. Jadi tak ada apa-apa tanda. Jadi kena tahu, kena belajar. Sebab apa, Al-Quran itu ada sistem dia, ada undang-undang dia, ada kaedah dia ya. Begitu juga kita nak berhenti bacaan, ada kaedah dia ya yang perlu kita kuasai. Okey, jadi dalam wakaf ibtidak ini, ilmu ataupun tulang belakang yang kita nak fokus adalah kita nak betul berhenti pada tempat yang sempurna, apa dia? Sempurna kalimahnya. Kalimah yang sempurna ni adalah yang tidak lari daripada maksud yang dikehendaki oleh Al-Quran ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sempurna sekadar bahasa Arab sahaja ya, tapi sempurna makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita nak wakaf, tak boleh wakaf sebarangan wakaf ya, tak boleh berhenti dalam sembarangan berhenti. Selagi kita tak belajar, kita akan rasa berat. Kita akan berat ya, bila baca Quran tu kita akan rasa satu kesusahan dan kepayahan. Mana nak berhenti? Kita akan rasa takut-takut nak berhenti, ni boleh ke, ni tak boleh ke ya. Bila baca tu hati tu rasa ragu-ragu, rasa berat kan. Tapi bila kita dah belajar, ketenangan di situ. Kita dah ada kaedah
Ya, apatah lagi kalau dia belajar secara khusus waqaf ibtidak ni 30 juzuk. Jadi dia akan nampak secara jelas mana ayat-ayat yang tam, mana ayat-ayat yang kafi, mana ayat-ayat yang hasan. Jadi bila baca tu, ya, walaupun kita ada kekangan daripada sudut makna, tetapi satu bahagian daripada kesempurnaan makna tu kita dah berjaya kita orang kata apa, penuhi. Ya, jadi sebab itu kita kena belajar juga, ya. Kalau tak, dia akan rasa berat dalam ilmu bacaan Quran kita. Berat macam mana? Dia asal kita bila baca tu dia akan rasa ragu-ragu. Rasa ada je yang tak kena, ya. Hati tu rasa tak tenang. Tapi bila kita dah belajar waqaf ibtidak ni, insya-Allah, ya, sebab bila kita baca tu akan lahirlah mukjizat ya, ketenangan. Itulah kata tadi, ya, Al-Quran ni bila dibacakan, ya, dia akan dapat rahmat, syifa. Tapi bila baca tu rasa macam ini something, ya, rasa macam ada dia yang tak kena. Maksudnya ada perkara-perkara, ya, berkaitan dengan bacaan itu yang perlu kita kuasai dan sempurnakan. Okey, jadi 4 wakaf ikhtiyari ini, ya, ada 4, ya, tapi 3 sahaja yang jaiz, ya, tam, kafi dan hasan. Adapun qabih itu ghair jaiz, ya. Sebab itu tidak ada tanda lah, tapi sebagai panduan kita kena tahu juga, ya, supaya tidak berlaku bacaan wakaf qabih ini. Okey. Kalau ditanya tam itu apa dia? Bila sebut wakaf, hanya 2 sahaja elemen yang perlu kita faham. Satu lafaz, teks ayat. Satu lagi makna. Ya, satu lagi makna. Dan kalau Quran sekarang ni kalau kita lihat memang dah ada dah. Ya, teks pun ada, makna pun dah ada kat sebelah. Kadang-kadang ada makna yang duduk perkata kan, duduk. Tapi walaupun begitu, kita tak nak mampu juga nak mengatakan di mana tam, di mana kafi. Sebab kena belajar juga. Ya, kena tahu. Ulama-ulama dah susun dah. Ya, mana tam, mana kafi, mana hasan tu dah susun siap dah. Tinggal kita ikut dan belajar sahaja. Ya. Tapi kita nak faham bila baca Quran, ya, ulama gariskan panduan panduan pada kita, wakaflah pada kalimah-kalimah yang telah sempurna yang dikehendaki lah, ya, lafaznya sempurna, maknanya pun sempurna. Jadi tam ini apa dia? 2 elemen, lafaz makna, ya. Jadi tam pada lafaznya telah sempurna, maknanya pun dah sempurna. Ya, jadi dia tidak berkait lagi dengan kata apa, dengan ayat selepasnya. Ya, tidak berhubung lagi. Ya, tidak terkait lagi dengan ayat selepasnya. Mana pada ayat itu telah sempurna makna. Okey, berbanding dengan kafi, ya, ataupun dalam praktikal kita saya selalu gunakan dengan tanda kaf, ya, kafi. Lafaz dia sempurna dah. Ya, dah faham dah, dah memberi faham. Ya, dah menepati dah, tetapi makna dia tu, ya, masih belum sempurna. Sebab apa? Berhubung lagi dengan ayat selepasnya. Maksudnya cerita tu tak habis lagi, masih lagi, ya, berkait dengan selepasnya. Jadi itu beza antara tam. Segi maknanya, kalau tam sempurna, tapi kafi tidak sempurna. Hasan ni apa pula? Hasan ni lafaznya tak sempurna. Ya, faham tapi tidak sempurna. Ya, maksudnya masih berkait lagi dengan lafaz selepasnya. Ya, maknanya lafaznya masih tergantung lagi. Ya, berhubung lagi dengan ayat, dengan lafaz ayat selepas dia. Begitu juga pada makna, ya, masih lagi berhubung dan tergantung dengan ayat selepasnya. Jadi kita memang tak tahulah, kalau kita tak belajar memang kita takkan tahu. Ya, kita akan rasa berat. Tapi dah belajar ringan je, tak ada masalah. Yang penting belajar. Ya. Okey. Qabih pula. Qabih ini sebagai panduan kita, ada wakaf ikhtiyari, ada wakaf qabih ni yang dia ada status dia ghairul jaiz, ya. Mana tak boleh lah kita amalkan dia. Okey, cuma mungkin kadang-kadang bila melibat keterpaksaan, kecemasan, ya, dia walaupun dia qabih tapi atas status kecemasan ittirari, maka dibenarkanlah. Nak macam mana kecemasan kan? Tapi jangan teruskan, kena ulang balik, ya, dengan kalimah yang sesuai sebelumnya.
Okey, qabih ini lafaz ni tak sempurna sama Hasan tetapi dia merosak. Dia rosak. Okey, dia jadi rosak makna tu. Nanti contoh saya akan bagikan ya untuk kita lebih mudah faham. Okey. Mana struktur lafaz tu jadi rosak ya. Okey. Maknanya pun begitu juga. Dia masih berhubung dengan selepasnya tak sempurna tapi dia rosak. Struktur maknanya pun jadi rosak. Ya, struktur maknanya pun jadi rosak. Itu yang beza antara Hasan dan Qabih. Hasan dia tak merosakkan lagi, tetapi Qabih dia dah merosakkan. Ya, okey. Jadi kalau kita lihat apa nama tadi tanbih di bawah ni, ya, peringatan di bawah ini, sempurna maksudnya tiada berhubung dengan selepasnya. Ya, ya. Sempurna bermaksud tiada berhubung dengan selepasnya. Okey. Tidak sempurna bermaksud berhubung dengan selepasnya. Tidak sempurna bukan maksudnya tidak sempurna kalimah ataupun makna tersebut, bermaksud dia masih berhubung. Ya, masih berhubung dengan ayat selepasnya. Lafaznya berhubung, maknanya kalau sudut maknanya berhubung. Kalau rosak ni dia mengubah struktur. Kalau dia pada lafaz tu akan jadi struktur lafaz tu akan jadi rosak. Kalau daripada sudut makna itu akan jadi rosak. Ya. Okey. Jadi ini adalah waqaf ikhtiari yang perlu kita faham sungguh-sungguh dalam ilmu waqaf dan ibtida. Ya, sebab kita akan jumpa di mana-mana. Bermula daripada surah Al-Fatihah, tamkah fi hasan ni dah wujud. Sampailah pada surah An-Nas, tamkah fi hasan ini ada juga kewujudannya. Tak boleh pisah. Ya, jadi bila kita dah mahir dengan ilmu tajwid, dengan ilmu hukum hakamnya, panjang, pendek, dengung apa semua, maka kita sempurnakanlah ya ilmu berkaitan dengan waqaf ibtida ini ya, supaya bukan sekadar kita nak baca Al-Quran itu bertajwid, tetapi kita nak sempurnakan makna-makna Al-Quran itu seperti makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah. Ini contoh 4 waqaf. Ya, contoh 4 waqaf yang kita dah bincangkan tadi. Ini bahasa Melayu je lah ya, bagi senang faham. Okey, contoh kalau waqaf tam. Dia penuh tu. Saya pergi ke sekolah menaiki bas. Jelas. Orang dah tak tanya dah. Kan? Saya pergi ke sekolah naiki bas, satu ayat yang sempurna. Tapi kalau waqaf kafi, saya pergi ke sekolah, orang faham juga. Okey, betul, menaiki bas ya. Itu waqaf kafi. Sampai situ saja. Okey, daripada ayat yang sempurna tadi. Kalau waqaf hasan, saya pergi ya. Betul? Kena ulang baliklah. Ya. Pergi ke mana? Pergi ke sekolah menaiki bas. Yang jadi qabih ni contoh dia, saya pergi ke dia jadi gitu. Okey, lafaz itu jadi macam tu. Soalan contohlah ya, dalam bahasa kita. Saya pergi ke ataupun saya pergi ke sekolah menaiki, jadi dia jadi rosak di situ. Ya, struktur lafaz dia, struktur makna dia pun akan rosak. Jadi begitulah kalau kita baca Al-Quran. Beginilah hal keadaannya. Inilah yang kita nak jaga dalam ilmu waqaf dan ibtida ni, supaya dalam bacaan kita ya, sekurang-kurangnya kita kenal di mana tempat waqaf tam, kita kenal mana waqaf kafi ya, dan kita kenal di mana waqaf hasan ya. Jadi waqaf qabih tu insya-Allah lah, bila kita beramal dengan 3 waqaf ini, maka tak wujud lagi lah dengan waqaf qabih, melainkan ada tempat-tempat yang kecemasan, terberhenti, terbatur ya, tak sengaja ya, ataupun satu lagi yang macam kecemasan apa, mencuri nafas. Tak apa, nanti kita bincangkan tentang curi nafas tu. Okey. Jadi ini contoh-contoh 4 waqaf yang rasanya mudahlah untuk kita faham. Kenapa bila kita baca Al-Quran 4 waqaf ini kita kena pelihara ya, mana kita kena sempurnakan ya tam pada tamnya ya, pada kafinya.
okey, ataupun pada hasan. Jadi kena tahu dan kena belajarlah, ya. Jadi bukan sekadar kita faham saja, kita nak amalkan dalam ilmu bacaan Al-Quran kita. Okey, baik ya. Ada bagi tahu ya, ada sebelah ni saya ni ada renovation ni, ya. Dah sebulan lebih lah beginilah hal keadaannya. Ya, bukan setiap Sabtu Ahad, setiap hari. Ya, jadi kata apa, minta maaf banyaklah. Jadi tak apa. Mudah-mudahan kata apa, ilmu ni sampai pada kita. Jangan dengarkan bunyi tu. Tapi dengarkan apa yang disampaikan nota yang ada ni, kita fokus yang itu je. Anggap kita tak dengar, ya. Okey. Baiklah, ini 4 contoh wakaf, harap semua faham, ya. Dan orang kata apa, boleh orang kata apa, bila kita sebut tam, nampak apa gambaran dia. Kafi macam mana gambaran dia. Hasan gambaran dia bagaimana. Begitu juga qabih, bagaimana kita nak elakkan. Okey, ni curi nafas ni. Okey. Apakah boleh mencuri nafas dalam bacaan Al-Quran? Banyak ya. Kalau segi kata apa, pembaca-pembaca Al-Quran yang pada peringkat pemula lah. Pada peringkat pemula. Kadang tak juga. Kadang yang dah belajar pun ya, berlaku juga ya. Ya, berlaku juga. Sebab apa? Sama ada sengaja tak sengaja tu kita tak pastilah. Tapi bila mencuri tu biasanya sengaja. Ya, cuma tinggal lagi dia tahu benda tu salah ataupun tak salah aja. Ya, kadang yang punca cari nafas, punca mencuri nafas ni sebab apa? Sebab dia dah berhenti tapi dia nak sambung lagi. Ya, mana dia terberhenti bacaan tersebut sebab habis nafas, tetapi dia nak sambung lagi. Itu yang jadi curi nafas tu. Kalau dia dah habis nafas, dia berhenti, selesai masalah, tak adalah istilah curi. Ya, tapi dia dah habis nafas dah tak ada dah. Tapi dia nak baca lagi. Dia nak baca lagi. Itu yang dia curi nafas, sambung lagi. Sebab apa? Dia nak berhenti yang kat ujung tu. Sampai hujung ayat, ya. Okey. Jadi kekuatan bacaan sebenarnya bukannya panjang nafas, tak. Kekuatan ayat Quran tu kita sempurnakan bacaan, dia menepati wakaf-wakaf yang sempurna. Kalau nafas kita pendek, kita plan lah, ya. Kita nak berhenti. Biasanya kita tak plan. Itu yang jadi curi nafas ni. Ya, kita tak plan baca. Ikutlah nak sampai mana sampailah, tak boleh gitu. Sebab itu bila kita baca Quran, jangan baca terus. Tengok dulu baru baca. Jangan baca dulu baru tengok. Bila baca dulu baru tengok, memang kita cari nafas lah. Ya, memang kita cari pasal lah, akan berlaku lah curi nafas tu. Sebab apa? Bila kita baca dulu, ayat ni sikit lagi ni, sikit lagi. Tapi kita dah tak boleh dah. Kan? Bila kita tak boleh, paksa juga. Curi nafas lah jadi gitu. Tu punca berlaku curi nafas tu. Kan? Satu lagi, alah tak apa. Jangan alah-alah tak apa sebab dia melibatkan makna. Okey. Mencuri nafas waktu membaca Al-Quran, ya, ulama mengatakan haram lah. Ya, sebab apa? Sebab dia merosakkan. Ya, dia termasuk dalam kesalahan jali. Ya, dia merubah lafaz, struktur makna ayat dan juga fasahah. Ya, dan bacaan tu dia tidak bertenang sebenarnya. Orang curi nafas ni bacaan dia tak bertenang. Sebab tu saya kata tadi, sebelum baca tengok dulu ayat ni. Ayat ni 2 baris, ayat ni 3 baris, ya. Kita kenal dengan Quran kita. Yalah, kita dah biasa selalu baca Quran kan. Tahu dah kalau surah Baqarah ni macam mana dia punya keadaannya. Kan? Kalau surah-surah An-Naba macam mana keadaannya. Maksudnya setiap surah, kalau kita biasa dengan Quran ini, kita dah tahu dah. Orang kata apa, ragam ayat-ayat tersebut, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi kita plan lah, ya. Jangan masa kita baca tu tidak ada rancang macam mana kita nak wakaf. Kita bukannya manusia yang nafas yang sampai satu muka satu nafas. Memang ada kelemahan kita, nafas kita ada yang panjang, ada pendek, tapi semuanya ada nafas. Kan? Semuanya ada nafas, tinggal lagi panjang ataupun pendek. Dan tak ada lagi sampai satu muka orang boleh satu nafas. Kan? Bacaan tersebut. Jadi kita dalam keadaan kondisi mana? Kan? Jadi bila kita dalam kondisi nafas kita tak boleh panjang, kita plan lah, ya, pada tempat-tempat yang walaupun tak ada tanda wakaf tapi berhentilah pada hujung kalimah. Namun mesti ulang balik, ya. Jangan curi nafas.
Okey, sebab apa dia termasuk dalam kesalahan jali. Ya, berubah lafaz dia, struktur makna tu kata tadi kita baca Quran bukan sekadar kita nak betulkan daripada sudut hukum tajwid tak. Ya, sebenarnya tajwid tu termasuk sekali dengan waqaf iftidak tu. Ya. Jadi waqaf iftidak inilah yang kita kena faham sungguh-sungguh. Ya, supaya tak berlaku curi nafas. Okey, yang kedua menyalahi. Kenapa tak boleh curi nafas? Menyalahi kaedah asas waqaf iftidak. Dalam Quran dah ada dah kaedahnya. Dalam bahasa Arab, nak cakap Arab nak curi nafas 10 kali pun tak ada masalah sebab dia tidak tertakluk dengan kaedah ilmu tajwid ataupun tartil dalam pembacaan Quran. Dalam tartil ini ada waqaf iftidak. Bila ditanyakan pada bila Sayyidina Ali menjawab bila ditanya tentang apa itu maksud tartil kan, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan akan setiap huruf yang dibaca dan mengenal memahami waqaf dan ibtidak, itu termasuk dalam tartil. Jadi waqaf ibtidak ni termasuk dalam tartil. Jadi dalam waqaf ibtidak ni dia ada lima asas waqaf ibtidak ni. Dia ada wasal, dia ada ibtidak. Wasal tu apa? Dia ada kaedah menyambungkan bacaan, dia ada memulakan bacaan, dia ada waqaf berhenti dengan nafas baru dengan niat menyambung bacaan. Berhenti. Kan? Walaupun kadang terpaksa habiskanlah. Ya. Tetapi ulanglah balik, janganlah habis sikit lagi walaupun satu kalimah. Ya, walaupun satu kalimah, jangan sekali kita redha dengan kita nyambungkan seterusnya. Kan? Tak boleh sebab dia melibatkan makna. Bila baca Quran libatkan makna. Nak faham tentang tu elok-elok, ya. Bukan sekadar orang kata apa betul panjang pendek saja, tak. Kita nak sempurnakan makna. Okey, begitu juga qata. Qata nak berhenti terus habis dia baca sadaqallahul azim. Itu kaedah. Ya, begitu juga saktah, ya, berhenti sebentar tanpa mengambil nafas baru. Ya, dengan niat untuk sambung bacaan. Ini ada niat juga. Ya, bacaan saktah kan, ataupun di antara dua surah. Ya, jadi kalau nak orang kata faham lagi tu, ya, memang kena dapatkan daripada bimbingan guru. Tapi dalam kaedah waqaf iftidak dalam bacaan Quran, kalau curi nafas dia menyalahi, tak ada pun. Ada yang keenam, ya, boleh curi nafas, tak boleh. Kalau dah berhenti ambil nafas barulah. Ya, berhenti dengan niat nak baca lagi, ambil nafas baru. Bukan dah habis nafas, ya, terus lagi. Kan? Jadi dia menyalahi kaedah. Jadi kategori dalam curi nafas ni dia termasuk dalam sebenarnya dia dikategorikan dalam waqaf ittirari, kecemasan. Maksudnya tanpa planning, ya, tiba-tiba je berlaku kan. Tetapi jangan pula tiba-tiba berlaku tu kita sambungkan terus, ya, tanpa kita ulang balik. Okey, dikategorikan dalam waqaf ittirari, kecemasan kerana mencuri nafas, dia termasuk dalam terpaksa tu, terpaksa berhenti kerana kehabisan nafas. Ya, tetapi tak betul caralah. Ya. Tapi masih duduk dalam kecemasan tu juga, ya, dalam ittirari. Okey, jadi bila duduk dalam kumpulan ittirari ni, ya, walaupun sebenarnya curi nafas ni tak boleh langsung letak, tapi dia mirip kepada ittirari sebab adanya kecemasan kat situ, walaupun cara dia tak betul. Maka bila berlaku macam tu, bila terberhenti je apa nak buat, maka syarat bagi waqaf ittirari yang terpaksa ni, yang kecemasan ni adalah mengulang kembali, ya, bacaannya pada kalimah, ya, atau perkataan yang diwaqaf itu. Mana kena ulang balik. Ya, kena ulang balik, ya, dengan perkataan sebelumnya. Itu pendapat, ya, daripada ulama qara' lah, ya, antara Syekh Abu Sa'id Khalil dan Syekh Muhammad Abdul Aziz dalam kitab tajwid mereka lah, dan kalangan kitab tajwid mereka. Okey, jadi kesimpulan di sini, jika terpaksa berhenti, okey, maksudnya habis nafas, ya, maka carilah tempat ibtidak, ya, tempat memulakan bacaan yang dibenarkan. Ya, kalau tak tahu, ya, nak buat macam mana? Ya, tambah pula kita dengan bahasa Arabnya kurang kuasai kan, maka kita pilih, ya, kata Imam Jazari, ambillah satu kalimah atau, ya, beberapa kalimah sebelumnya. Kita, ya, dengan orang kata apa,
dengan kita dengan kaedah tersebut kita boleh pilih. Tapi yang sebaiknya kena belajarlah tempat-tempat yang tidak ada tanda wakaf tapi kita nak wakaf. Ada ada dia punya kata apa ilmunya di situ yang perlu kita belajar. Kadang-kadang 2 baris 3 baris tak ada tanda wakaf tapi ada ulama yang membincangkan di mana tempat tersebut hanya status hasan sajalah yang perlu kepada ibtidak balik. Okey, memang kena belajar. Okey. Jadi carilah tempat ibtidak bacaan yang dibenarkan dan elok dari sudut maknanya. Bukan curi nafas dan menyambungkan terus bacaannya dengan ayat selepasnya. Jadi kita tak nak jadi habit bila dah jadi habit ni kadang-kadang dia dah terbiasa tau. Dah terbiasa. Kita tak nak jadi tabiat. Elakkan sebab kalau orang yang dah biasa curi nafas ni akan datang dia akan itulah juga walaupun dia tahu curi nafas tak boleh tapi kalau dah terbiasa nak membetulkan kepada yang betul tu makan masa sikit. Kena ingat selalu kena ingat selalu sebab kadang-kadang dalam belajar ada peserta-peserta yang bertalaki tu kan dia tahu tak boleh tapi berlaku juga habis nafas tanpa planning rancang mana nak habis kan. Jadi kena rancang betul-betul mengikut kemampuan nafas kita dalam pembacaan Quran. Elakkan daripada curi nafas sebab apa? Dia termasuk dalam kesalahan jali yang boleh merubah lafaz boleh merubah struktur makna ayat dan begitu juga dengan fasahah. Jadi elakkan elakkan. Kena belajarlah insya-Allah slow-slow dalam ilmu wakaf ibtidak ni insya-Allah dalam praktis pun kita dah belajar dah mana tam, mana kafi, mana hasan. Mudah-mudahan orang kata apa kursus pengajian seperti ini yang berkaitan wakaf ibtidak ni dapat kita manfaatkan. Amal terus bukan sekadar hadir kursus saja. Bukan sekadar hadir daurah saja, kita nak amalkan terus. Jadi sebab tu ada sesi praktikal ni tanda kat Quran masing-masing. Ini tam, ini kafi, ini hasan tandakan betul-betul. Okey, sebelum kita praktikal pada surah Syams pada surah Syams dengan suratul Lail kita akan tengok sedikit nasihat ulama yang saya ambil daripada Syekh Abu Muzahim Musa Al-Khaqani yang lahir pada 248 Hijrah sehingga 325 Hijrah yang merupakan ulama karya utama, karya pertama dunia dalam ilmu tajwid yang ditulis secara kata apa? Secara bertulislah. Jadi sebelum tu karya ilmu tajwid tidak ada lagi ditulis secara kata apa? Secara bertulis itu. Jadi ini adalah antara disebut sebagai matan al-Khaqani ataupun qasidah ra'iyah, qasidah khaqaniyah. Jadi dalam qasidah ini ataupun dalam matan Abu Muzahim ini banyak nasihat-nasihat tentang ilmu bacaan Al-Quran. Maksudnya peringatan ni daripada awal lagi dah. Pada 300 Hijrah lagi dah beliau maknanya berhadapan dengan pelajar-pelajar. Beliau ni bukan sahaja alim dalam qiraat dalam hadis merupakan seorang yang al-hafiz dalam ilmu hadis, bukan orang biasa Syekh Abu Muzahim ni. Jadi dia melihat suasana, situasi yang berlaku pada ketika itu dan permintaan-permintaan pelajar-pelajarnya untuk menulis satu karya berkaitan dengan ilmu tajwid, maka inilah antara bait-bait syairnya yang berkaitan tentang ilmu bacaan Al-Quran. Apa kata beliau? Qala al-musannif fa in anta haqqaqta al-qira'ata fahdhariz ziyadata fiha was'alil 'auna dzal qahri zinil harfa la tukhrijuhu an haddi waznihi fa waznu hurufi dzikri min afdalil birri. Ini nasihat supaya kita ambil nasihat daripada ulama qurra ini yang terawal manusia yang terawal yang menulis ilmu tajwid.
secara tulisan ya, dalam bentuk matan ataupun syair. Fa in anta haqqaqta, ya, maka apabila engkau berusaha menyempurnakan bacaanmu, bila kita belajar Al-Quran, bila kita berusaha nak faham bacaan Al-Quran, ya, nak baca Al-Quran, ya, fahdharis, berhati-hatilah, ziyadata fiha, berhati-hatilah jangan berlebihan dalam menunaikannya, ya. Bermaksud setiap huruf-huruf Al-Quran itu sudah ada dia punya timbangannya. Dah ada dah makhrajnya kat mana, dah siap dah rumahnya kat mana, apa sifat-sifatnya, semua telah ya ada ya ada timbangannya ya. Dan beliau menyambung lagi, zinil harfa la tuhrijhu ya, ziyadata fiha was'alil auna dzal qahri, dan mintalah pertolongan dari Allah yang Maha Perkasa. Ya, bermaksud ya jangan putus doa, minta pada Allah ya, berikan kefasihan, berikan kefahaman kita dalam ilmu bacaan Al-Quran kita. Yang paling penting jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Mana kena belajar tentang makhraj yang sempurna, belajar tentang sifat ya, bagi huruf-huruf ya, hijaiyah daripada alif sampai ya tersebut ada sifat-sifatnya yang khas ya, bagi setiap huruf tersebut. Zinil harfa, kerana tunaikanlah huruf itu sesuai dengan timbangannya. Ya, la tuhriju anha diwazni, dan janganlah engkau melampaui batas. Ya. Okey, fa waznul hurufi dzikri min afdal birri. Sesungguhnya menunaikan hak huruf Al-Quran, apa hak huruf Al-Quran? Iaitulah makhraj dan sifat dia. Ya. Hak apa dia? Hak Al-Quran itu apa dia? Menunaikan apa dia? Makhraj dan sifatnya ya bagi huruf Al-Quran tersebut. Ya, min afdalil birri ya, dengan timbang fawaznul hurufil dzikri, menunaikan hak huruf itu sesuai dengan timbangannya, min afdaliz zikri, termasuk dalam kebaikan yang paling utama. Jadi bila kita belajar ilmu Al-Quran ini adalah kebaikan yang paling tinggi sekali ya, yang Allah Taala akan berikan kepada kita. Itu disebut juga kemuliaan kan bagi orang yang belajar Al-Quran, bagi orang yang mengajar Al-Quran kan. Sabda Rasulullah SAW mafhumnya kan, golongan yang terbaik di antara kamu apa dia? Yang belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi kalau kita duduk ya, orang yang mengajar, kita duduk sebagai pelajar, itulah kebaikan yang paling utama. Dan yang paling penting, setiap huruf yang kita baca tu mesti dengan ilmunya. Kalau tak tahu ilmu, macam mana kita nak tahu timbangan dia? Ya, timbangannya banyak mana? Kalau huruf ni sekilo, maka sekilo lah kita kena sempurnakan. Tak boleh tambah sekilo 100 gram ataupun tak apalah lebihkan ya. Jadi sekilo setengah. Ya, saya sedekah. Tak boleh, huruf-huruf Quran ni tak macam tu. Dia tak nak sedekah kita pun ya. Dia nak sempurna. Ya, sebab itu suka tak suka kata Imam Jazari, orang yang nak baca Quran ini ya, mesti apa dia belajar menguasai makhraj dan sifat huruf. Kerana apa? Itulah ya akan mendatangkan afsahil lughat ya, kefasihan dalam bacaan Al-Quran. Selalu saya ingatkan ya, begitu juga dengan guru-guru lain ya. Makhraj sifat ni satu ilmu, merupakan tulang belakang dalam ilmu bacaan Quran. Selagi kita tak kenal mana makhraj, selagi kita tak kuasai apa itu sifat-sifatnya, kita sukar ya, ataupun susah untuk mendapat ataupun mengenali bacaan Al-Quran ya, mencapai bacaan Quran yang fasih. Jadi ini nasihat ni daripada 300 lebih lagi orang yang pertama dalam mengarang ilmu tajwid dah cerita kat kita ni ya. Jangan berlebih-lebihan ya, menekan-nekan suara ya, huruf pada huruf-huruf yang sepatut nipis kita tebalkan, huruf yang tebal kita nipiskan ikut suka hati kita ya. Tak boleh. Sebab apa? Disebut huruf itu ada dia punya had dia ya, dan ada dia punya hak dia. Jadi kita tunaikan hak tersebut, kita belajar bagaimana nak menunaikan hak tersebut, termasuk dalam kebaikan yang paling besar, yang paling utama kita belajar. Jadi mudah-mudahan ya menjadi panduan buat kita semua insya-Allah. Okey.
Jadi baiklah kita tengok pada suratul Syams, okey. Dengan suratul Lail. Okey, jadi kalau kita lihat dulu, jangan baca dulu. Kena baca dulu baru tengok. Tak, tengok dulu. Huruf-huruf ni apa yang banyak kan. Kalau di sini kalau kita lihat antara dominan di sini adalah huruf ha kan. Kalau suratul Syams ni adalah huruf ha. Dan Imam Abu Muzahim pun ada sebut ya, antara dua huruf yang perlu kita jaga sungguh-sungguh dalam bacaan Quran ni antaranya huruf ain dengan ha. Jadi ain dan ha ni sebenarnya masalah, bukan masalah kecil, dia masalah dunia ya. Kalau kita tak jaga ya, pada ain dan ha ni akan jadi masalah. Kena betul-betul, kena kenal betul-betul huruf ain kat mana. Jadi Imam Muzahim sebut secara khusus ya, sebut huruf ain dan ha ni ya, jangan apa dia, jangan melampau dalam sebutannya ya. Maknanya kena adil ya, bagi timbangannya itu kena adil pada ain dan ha ni. Okey. Okey, pada suratul Syams, okey kita lihat ya, huruf tafashi pun ada kan, huruf safir pun ada. Itu antara huruf-huruf yang kata apa, yang kuat tu ya, yang perlu kita sempurnakan ya, kekuatannya. Jadi dalam huruf Quran ni kalau dia tak tebal dia nipis ya, kalau tak nipis dia tebal. Jadi belum ada lagi abang kata apa, dalam satu ayat tu kalau nipis-nipis semua tak, biasanya dia berlaku orang kata apa, ragam lah ya, nipis tebal ataupun nipis tebal tebal nipis. Cuma kita kena kenal lah apa dia huruf-huruf yang dikatakan tebal, apa dia huruf-huruf yang dikatakan nipis ya. Kalau merujuk tebal nipis ni tak ada lain tak bukan iaitu merujuk kepada isti'la dan istifal. Jadi kena ingat huruf-huruf isti'la, huruf kha, sad ya, ya, huruf kha, sad, ya, dad, ghain, ta, qaf, za, ya, khussa, daq, tinqis, hafal sahaja 7 huruf ni ya, huruf kha, sad ya, sampai huruf dha tu, maka bakinya itu adalah huruf istifal. Jadi bila sebut isti'la dan istifal iaitu keadaan lidah itu terangkat ya. Nampak tali lidah tu. Lidah kita ada tali. Yang bawah tu. Kan yang tali itu kan, tali lidah tu nampak terangkat. Kalau tak ada tali tu panjang keluar kan. Tu tali lidah tu. Jadi dia terangkat, nampak ya, dia punya garisan tali tu. Jadi kalau sebut kha berbanding dengan keadaan apa nama tadi, huruf-huruf yang istifal, sifat dia merendah, lidah tu ke bawah saja. Sa ataupun pastikan dengan alif. As berbanding dengan sad, als ya, keadaan lidah terangkat. Itu tak apalah ya, itu bicara dalam makhraj dan sifat. Jadi hari ini kita walaupun kata apa, dalam muka ibtidak ni kita nak menekan kepada tam, kafir dan hasan, tetapi tak boleh tinggal jugalah ya, sebab dia melibatkan ya kalimah-kalimah ya, yang adanya huruf-huruf yang bersifat sebegini. Jadi kita kena sempurnakan dia. Okey, saya akan bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wash, gitu. Dengan wash. Ingat tengok lidah lah. Jangan ya, huruf-huruf kalau lidah lah ya, tengah lidah diangkat ke langit-langit kan. Lepas tu shin pula ya, huruf yang berhamburan. Wasyamsi wa duhaha wa duhaha. Gitu. Jangan wa duhaha. Menekan tak nak lah ya. Menekan maksudnya menguat memberatkan pada sebutan ha tersebut. Dia tidak sebegitu, dia punya lenguhan sahaja. Cuma pada ha tu dia ada kepedasan di situ, beza di situ sahaja. Yang ha tu kena tekan betul lah supaya keluar dia punya kepedasan tu, buhah dia. Wal duha, cukup. Wal
wal qamari idza talaha ha wan nahari idza jallaha ha jallaha. Ini semua huruf yang nipis ni, jallaha. Kalau belajar ya tentang sebutan harakat pada atas, dia satu acuan je. Idza jallaha. Gitu. Wal laili idza ya. Jaga huruf ya ni nipis, wa ini tebal. Wal laili idza yaghshaha. Tak mau yok, yok tak mau. Ya dulu. Wal laili idza yaghshaha. Was samai wa ma banaha. Banaha. Dia tidak menekan macam itulah. Banaha. Ya, di okey, ada hamzah dengan ha di situ ya. Ha makhrajnya ya dikerongkongkan. Wal ra tebal. Nipis tapi ra tebal. Wal dulu dapat. Wal ardi wa ma tahaha. Wa naf, hati-hati, jangan guna hamas yang sama. Ini kadang-kadang kena bila fa dengan sin ni kadang-kadang dia punya hamasnya kita satukan. Kongsi hamas fa dengan ya hamas pada sin ya. Maksudnya angin itu sama kita kongsi ya. Dia punya sifatnya sama. Jangan sempurnakan. Wa naf habis. Wa naf siu. Sin lah. Ada sofirnya, ada hamasnya. Fa tak ada sofir kan? Tapi hamas sama. Fa ada hamas, berangin. Sin pun ada angin. Cuma jangan kongsi angin tersebut. Wa nafsiu. Itu kongsi. Wa nafsiu. Itu kita kongsi hamasnya. Habiskan cerita fa. Wa naf. Habis. Wa nafsiu. Wa ma sawaha. فألهمها فجورها وتقواها. Hati-hati pada dhammah ni. Hati-hati pada dhammah ni ya, dimuncungkan dengan muncung yang sempurna. Kata Syekh Abu Muzahim, kena isbakkan, kenyangkan muncung tu ya. Muncung dengan muncung yang sempurna. Jangan fa'alhamaha fuju. Macam muncung tak muncung je. Nanti jadi ikhtilas. Fa'alhamaha fu ya. Okey. Fujuraha wa taqwaha. Itu contoh bagi bacaan surah Asy-Syams. Jadi di sini kita lihat kepada, tengok ya, saya letak dia punya tanda kaf kan. Dah faham kan kaf? Maksudnya lafaznya dah sempurna, tapi maknanya cerita wasyamsi wadduha ni tak habis lagi. Masih lagi berkait dengan wal qamari iza talaha. Masih lagi berkait dengan wan nahari iza jallaha. Begitu juga ya, wal laili iza yaghshaha ya, masih kafi. Wa ma banaha pun masih kafi. Okey. Wal ardi wa ma tahaha pun masih kafi. Tapi di sini ada ha di sini. Okey, ha ni maksudnya waqaf hasan. Okey, apa maksud waqaf hasan tu? Waqaf hasan ya, lafaznya dah sempurna, lafaznya tidak sempurna dan maknanya pun tidak sempurna. Tapi bila duduk di hujung ayat, maka ada special case kat situ, tak perlu nak ibtidak balik. Cuma kelebihan bagi orang yang nafas panjang, kalau dia faham situ waqaf hasan, dia akan sambunglah. Sebab apa? Nak meraihkan makna yang kata apa, meraihkan lafaz yang sempurna. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha
wa taqwaha. Dia akan sambunglah ya. Sebab statusnya di sini adalah hasan. Okey. Itu sedikit ya bacaan pada saya, dan saya bukalah ya kepada para peserta ya yang nak mendengarkan bacaan pada hari ini. Kita ramai ni ya. Dipersilakan. Okey. Ada daripada Ada surah Puan Asy-Syams? Puan Noriah. Buka, kalau boleh buka video dan suara. Puan Noriah. Buka, dah buka video, alhamdulillah. Boleh buka suara Puan? Okey. Okey, sila. Pada awal ya surah Asy-Syams. A'udzu Dia punya billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Dot tebal sikit lagi. Waduhaha. Wasyamsi wa duhaha. Nampak kan beza? Waduhaha. Dia beza. Ha. Dua tu dia beza, dua suara tu, nampak kan? Wa duhaha. Boleh? Wal qamari idza talaha. La tu nampak naik. Iza dah turun dah. Rendahlah maksudnya. Iza talaha. Iza talaha. La. Wal qamar. Wal qamari idza talaha. Wan nahari. Dia naik. Wan nahari. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Tu naik balik. Okey. Wal laili idza ya nipis, ya rendahlah. Idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Tu dia masih ke atas ya. Tak apa. Panadol tak? Okey. Tak apa, terus was-samai wa ma banaha. Okey, ma dia naik, ha dia pun masih naik. Okey, maksudnya untuk baris yang fathah, yang nipis ya, yang istifal, dilembarkan sedikit. Was-sama ma wa ma banaha. Okey. Was-sama. Yang tu lock. Was-samai wa ma banaha. Itu maksud saya tu, sama kan acuannya. Okey. Wal ardi wa ma tahaha. Satu acuan. Wal ardi wa ma Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawaha. Dia naik balik ma dia tu. Okey. Habiskan fa suaranya tu dia rokhawah habiskan fa. Habis fa baru masuk sin. Jangan yang samakan. Wa nafsin wa ma sawaha. Wa nafsin
nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها Wata, sebut ta. Ta dulu. Wataqawaha. وتقواها Qa. Hampir balik atas. Wataqawa. Qa. Wataqawa. وتقواها Gitu ya. Jelaskan. Tu boleh masuk dekat auzubillah tu. Fa'a'udzu. Contohlah masuk kan. Fa'a'udzu billahi la tujallaha. Sama standard bunyi dia. Okey. فألهمها فجورها وتقواها Jelaskan qaqalah. وتقواها. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih atas bacaan sama-sama. Okey, terus sambung kita. Ada pun Maimun. Aflaha man zakkaha wa qad sebut. Terus auzubillah. Saya Ya, sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tak mulut saya. Minasyaitan. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس. Nah, terus sambung. Qad aflaha man. وقد خاب. Mana Ustaz? Daripada ayat 9. Ayat 9. Okey. قد أفلح من زكاها. Okey, pada nun ikhfa tu man bunyi dia gitu. Dan kalau man naik ke atas, man tengok rasa lidah tu. Qad aflaha man ulang balik. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها. كذبت ثمود بطغواها. Idhi dulu. Idhi ba'atha ashqaha. Ya izam. Baris bawah tu dah menjengit. Idhi zadi. Ambil zi tu copy paste kat sini. Idhi ba'atha. Idhi ba'atha ashqaha. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Jelaskan qalqalahnya. Naqata Allahi wa suqayaha. ناقة الله وسقياها. وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Ini tarik nafas ya, tadi macam nak habis dah nafasnya kan. Tarik nafas baru baca. Okey, bagus. Terus wala yakhafu ولا يخاف عقباها.
ولا يخاف fu menjong ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. Okey, jadi baris fathah tu okey, nampak selaras lah. Okey, cuma tinggal lagi qalqalah dijelaskan lagi dia punya sughra dia tu ya. Tak boleh lambat. Wasuqa ya ada cepat. Wasuqa ya. Okey, kita tengok surah yang terbaru. Suratul Lail. Silakan. Wanyana. Buka video. Mic. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, cuba tengok. Puan kali pertama baca ya. A'udzu billahi minasyaitan. Okey, cuba. Saya tak nampak muka ni. Tak apa. Tak nampak. Kejap Ustaz. Buka video. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, pada shin tu nampak nak moncong-moncong ya. Minasyaitan. Tak ada. Pegang. Minasyaitan. Tak nak muncung Jangan, tak boleh pun. Okey. Minasyaitan. Dalam tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau muncung nanti dia dah akan jadi ismam pula. Ismam kan. A'udzu billahi minasyaitan. Ismam tak tahu lah qiraat mana tu. Saya pun tak tahu. Ya, tapi seolah-olah bacaan secara ismam. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagus. Wal-laili idza yaghsha. Dah masih terangkat. Maksudnya masih meninggi. Sya pun masih meninggi. La tu dah betul lah. Walladzasya. Sama. Wa tu. Walladzasya. Wal-laili idza yaghsha. Sama separas dia punya istifal fathah. Wal-laili idza yaghsha. Sya. Okey, terus. Wan-nahari idza tajalla. Yang ini okey, bagus. Okey, terus. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Wal unsa. Tu saja muncung. Nun jangan muncung dah. Wal unsa. Ujung lidah ujung gigi. Wal untha. Okey. Inna sa'yakum latash. Inna sa'yakum lasyatta. Okey, jadi ain ni hati-hati ya. Dia tidak tertahan suara syiddah dan tidak terlepas suara rakhawah, dia tawassut dia. Ya, pertengahan bainiyah kan. Inna jangan sampai melempah. Inna tu tanam. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Lasyatta. Dia lepas sedikit, okey? Fa'amma man naik. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى Okay. فسنيسره
nuyassiruhu lil yusra. Lil yusra. Lil yusra. Tapi sin jangan moncong. Lil yusra. Nanti soalnya ada waw dekat ya antara sin tu. Lil yusra. Ra jangan moncong. Lil yusra. Lil yusra. Begitu saja. Cuba. Wa amma man bakhila. Kenapa jadi lain ma je tu? Ma dengan ma yang pertama, ma kedua tu sama aje, ya. Sama spesen. Wa amma ma, yang beza tu nun yang bertemu dengan ba tu yang diiklab tu. Wa amma ma, sama. Wa amma ma. Baru beza di situ. Mau bakhila wastaghna. Wa amma bakhila wastaghna. Ta nipis, poin tebal. Wastaghna. Wastaghna. Terus? Wa kadzdzaba bil husna. Biar ujung lidah. Kena wangkat dengan ujung gigi. Wangkadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Nampak lil usra. Lil usra. Okey, jangan digabung sekali moncong sin dengan ain tu. Okey, terus. Wa ma yu'ni anhu maluhu idza taradda. Okey, bagus ya pada atas itu. Okey dah. Cuma pada sini ada hasan kan? Kalau nafas panjang sambunglah. Wa amma bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni an. Saya pun tak sampai. Ya, tapi kalau sampai terus habiskan. Okey. Maksudnya pada ha ni kalau nafas pendek waqaflah dekat ujung-ujung kalimah, tapi kalau nafas panjang berhentilah ya. Mana tak perlu ulang balik sebab hasan ni tak perlu ulang balik kalau dia duduk di ujung ayat. Okey, terima kasih atas bacaan. Okey, jaga pada fathah ya. Fathah yang nipis. Okey, terus alhamdulillah. Terus yang terakhir. Peserta yang akhir ada Wan Lili. Buka video dan suara. Video sekali. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Sila. Fadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Bagus. Wa Fa, saya tak nampak fa dia. Fa dulu. Fa'anzartukum naran talaqqa. Okey, di sini pada ra tu biarkan ra-nya, yang kita nak jaga dengung ikhfa pada yang berjumpa dengan ta tu kan. Nara teruskan ra-nya. Fa'anzartukum naran talaq. Baru jangan gabung sekali jadi ron 90 tu tak nak. Ron 97. Ya, ron jadi ron tu tak nak. Ra saja, lepas tu baru nun yang dibaca dengan ikhfa. Naron talaq.
Coba jangan gabungkan sekali ra dengan nun. Tak boleh. Fa'an فأنذرتكم نارا تلظى. Ya, ra tadi anzar. Sikitkan dia punya takrir dia. Nampak banyak di situ. Tak apa, nanti baiki. Guna ron. Gitu. نارا تلظى. Talawwa. Okey, terus. لا يصلاها إلا الأشقى. Hati-hati pada sad, jangan muncung la yas, tak mau la yas. La yaslaha. Okey, terus. لا يصلاها إلا الأشقى. Qaf tu macam nak muncung je. Illal ashqa. Ya. Jangan pergi mulut tu dia kan. Jangan pergi mana-mana. Illal ashqa. Yang dalam tu tebalnya, bukan mulut. إلا الأشقى. Gitu. الذي كذب وتولى. Okay, bagus. وسيجنبها الأتقى. Terus. الذي يؤتي ماله يتزكى. Bagus. وما لأحد عنده. Masih jangan takut dengan nun tu. Nun tu biar dia ikhfa dengan dal tu, tapi tetap wa ma li ahadin indahu jangan disengitkan na tu. Min ni'matin tujza. Kan? Ulang lagi sekali. وما لأحد tu ain. Ain dengan nun dia gabungkan. Tak boleh. Bunyi i juga. Mesti betul-betul pisahkan antara ain dengan nun. I juga. Ya. وما لأحد عنده. Boleh. Dia cepatlah, nanti dah biasa esok. Mula-mula tak apa kata apa nampak lagi, tapi cuma kita nak faham mesti dijelaskan dengan baris yang sempurna. Sebut li ahadin indahu. Cuba. وما لأحد عنده من نعمة. Dia melempah kat situ. Tak mau. Jangan dimodify. Min tak mau gitu. Min ni'matin tujza. Ain ni kan dia tidak tertahan suara dan tidak terlepas suara, di tengah-tengah. Tekan tak tekan, lepas tak lepas, dia tengah-tengah. Ya, min nekan, min melepas, kita mengembangkan dia. Min ni'matin tujza. Min ni'matin tujza. Tak apa, nanti latih lagi ya. Min ni'matin. Jangan seolah-olah ada ya pula kat situ. Ya. Okay. Kena latih lama nanti esok mahir insya-Allah. Illa batigha. Ingat lagi. Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Wala sawfa yarda. Nak sebut ya ke ya? Ya dulu. Wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda. Sadaqallahul azim.
Banyak Ustaz. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas bacaan. Jadi di sini pun ada juga waqaf hasan. Ya. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Bagi nafas yang panjang. Ya, begitu juga. La yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla. Ya. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. Bagi nafas panjang ya, Hasan sambungkan. وما لأحد Ain baris bawah memang kita banyak problem ya. Memang banyak problem. Syekh Abu Muzahim pun tegur. Ain ni dia akan berubah-ubah. Ain ha ni hati-hati. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Kalau nafas panjang, tarik nafas. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Jadi sebenarnya bacaan Quran ini tidaklah memberatkan, tidaklah berat ya. Bacaan dia ringan saja. Orang yang mahir, bacaan tu akan jadi ringan. Ya. Sebab tu kita nak mahir macam mana? Ringankan. Sampai kita jumpa bacaan kita tu ringan. Tidak melampau, tidak bersangatan. Sebab ada timbangan-timbangannya. Jangan sedekah-sedekah. Ya. Tak apalah saya nak sedekah 1,5 kilo. Tak ada. Kalau 1 kilo dah. Ya. Sempurnakan. Itu hak dia. Ya. Yang perlu kita sempurnakan. Okey, jadi baik, terima kasih kepada pembaca-pembaca yang telah memperdengarkan bacaan. Mudah-mudahan ya diberi kekuatan ya untuk amal ya, untuk faham dan sampaikan insya-Allah. Okey, sebelum kita tutup ada 2 soalan ya. Admin Kak Lina dah bersedia? Okey. Kita buka pada yang belum pernah cuba ya Ustaz, dan yang belum pernah cuba. Yang belum pernah cuba. Dan belum pernah dapat peluang untuk membaca ya. Syekh kan di bawah RH Qiraat. Okey. Soalan pertama, sebutkan 3 tempat yang hamzah kotaknya boleh dibaca dengan 2 wajah. Sebutkan 3 tempat ataupun 3 kalimah yang hamzah kotaknya boleh dibaca dengan 2 wajah bacaan. Silakan. Silang kat tangan. Raisan. Uzia Johari. Boleh. Sila. Silakan. Sila buka mic. Dah buka dah. Okey. Okey, contohnya Ustaz, surah Al-An'am ayat 143 ayat 43 dan 143 dan 144. Saya nak sebutkan kalimahnya, 3 kalimah tersebut. 3 kalimah. Saya kena buka Quran Ustaz. Tak apa, kalimah yang pendek saja. Sebab yang ingat. Itu ni. Itu ni. Yang boleh dibaca dengan 2 wajah. Apa maksud hamzah kotak boleh dibaca dengan 2 wajah? Dia boleh baca dengan 6 harakat. 6 harakat. Dengan tashil. Okey, bagus. Tapi itu ni boleh baca 6 tak? Maksudnya itu bukan jawapan dia. Az-Zakarain. Az-Zakarain. Kalau tashil? Tashil Az-Zakarain. Az-Zakarain. 2 lagi ingat. Lagi? Allah. Okey, kalau tashil? Allah. Okey, 1 lagi. 1.
Ya. Satu lagi. Az-zakara ini Allah. Satu lagi. Satu lagi tak ingat. Satu lagi tak apa. Kita aja. Al-ana. Ya. Al-ana ataupun al-ana. Al-ana. Ya. Okay, yang paling penting kita tahulah maknanya pada 3 kalimah tersebut kita baca dengan 6 harakat dan boleh baca dengan tashil. Okey, terima kasih atas jawapan. Okey, soalan yang kedua. Sebutkan 5 asas kaedah dalam pembacaan Al-Quran. Sebutkan 5 kaedah asas dalam pembacaan Al-Quran. Okey, ada siapa tu? Jawab. Ada siapa nak jawab? Bila angkat dengan Siapa yang belum jawab boleh je jawab. Ada? 5 kaedah asas dalam pembacaan Al-Quran. Ada? Kita ramai ni. Sila. Hajar Masyita dah pernah tak menang sebelum ni? Kena tanya Ustaz. Dah pernah jawab belum? Ada yang belum lagi? Ada yang masih belum? Kita utamakan yang belum. Jauhariah. Puan Jauhariah. Boleh buka. Boleh buka mic Puan Jauhariah. Okey. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Sebutkan 5 asas kaedah dalam pembacaan Quran. Wasal, Wasal, waqaf, waqaf, qata', sattah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau orang tanya apa asasnya ni lah. Kena tahu apa itu wasal, apa itu waqaf, apa itu tidak, kan? Apa itu saktah, ya, dan qata', supaya kita tahu istilah ni, supaya tak berlaku lah, ya, bacaan curi nafas tu, ya, sebab kita dah belajar, dah tahu kaedah asas dalam pembacaan Quran. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada peserta yang menjawab, ya. InsyaAllah mudah-mudahan nanti admin akan hubungilah lepas pada ni untuk hadiahnya untuk 1 jam ya bersama dengan Syekh Amro ya, untuk bertanya sebarang persoalan ya, bacaan, tajwid dan sebagainya dengan beliau nanti insya-Allah. Dan baiklah, terima kasih semua ya. Alhamdulillah ya, masa pun terlewat sedikit ya, lebih 2 minit, saya minta maaf. Dan satu lagi gangguan sebelah ya, bunyinya itulah setiap hari bunyinya, tak boleh nak elak ya. Jadi maaf banyak-banyak kalau yang mengganggu ya, terganggu. Jadi insya-Allah yang paling penting dapatkan nota ni nanti ya, dan di print out ya, dikumpulkan. Kalau tak faham boleh tanya nanti ya, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja pertemuan kita pada sehingga 3 hari ini ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa lagi. warahmatullahi wabarakatuh.